tu yang kita tak nak. Cuba je ni. Ya. Ni Rizal periksa dah keluar. Okey, pegang. Duduk. Bagi anak tu sisa, duduk. Pegang. Ya, ayah nak tanya. Bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okey lah. Dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Tak apa. Pengalkan datang dapat A. Boleh? Saya cuba ya. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk ya. Dia sendiri cakap teruk. Teruk macam mana? Teruk lah. Dapat D. Uish. Teruk sangat tu. Habis macam mana ni? Itulah cikgu dia cakap, kita kena selalu cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay, from now on. Oh my. We have to speak in English. Yes, no, right. Thank you. I talk you roundabout. Pantai, belasah mana yang sampai. From now on. Yang tak tahan tu bahasa. Yang lain matematik je nak. Matematik lagi tu. Ya, dia sendiri cakap teruk. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara. Seterusnya yang berusaha Encik Hamiduddin bin Buhari, guru besar Sekolah Kebangsaan Tunku Muda. Bahagia Encik Muhammad Asif bin Ahmad, pelatih NPQEL, bakal lah ni, bakal guru besar. Bahagia Encik Jumali bin Juwani, orang kuat program, semua program lah dari AWDP PABG kan. Kena cari yang kukuh duit kan. Cik Saiful Kamaluddin yang dipertua PABG, Puan Zarina JPK Pentadbiran, Puan Rabayah JPK Curriculum, PABG tak dilupakan juga Cik Nur Syahidah binti Syahrim, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Jempol Jelebu, Sarjan Major Tuan Faizul bin Matzan. Terima kasih banyak. Sebagai pegawai perhubungan Sekolah Kebangsaan Tunku Muda Serting, dahsyat sekolah ni, ada pegawai perhubungan pun ada. Puan Ilya binti Osman, Edulit Program Sekolah Amanah. Seterusnya yang dikasih ibu ayah, yang mungkin ada juga mak ayah yang first time duduk dalam dewan utama ni, yang sebab sibuk mana hari ni baru datang sebab nak tengok Samsul Debat. Seterusnya adik-adik yang dikasih sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ni dapat kita bersama-sama. Saya sebenarnya baru sampai pukul 1 pagi tadi daripada Ipoh, Perak. Saya 2 hari di Perak. Hari ni petanggang Kuala Lumpur, malam ni di Seri Kembangan, esok pagi Pontian. Macam tu lah jadual kan. Tapi pagi tadi logo lah sebab tengok Abah okey kan, sorting okey, jalan balik kampung okey lah kan. Lalulah kampung kelahiran saya di Kampung Aida Dali, Batu Kikir, Jempol Negeri Sembilan. Lahirlah kat sana kan, tapi membesar di Seremban. So saya city boy. Tak ngaku orang kampung lah kan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni bila kita buat program dengan Sekolahku Syurgaku, itulah mesej utama yang nak disampaikan. Apa juga program saya suka bila datang sekolah ni kan, saya tengok semua dalam, saya tengok kan, semua yang ada dekat dinding, apa yang ditulis ni semua ada makna kan. Tengok kan, tengok. Semua pun nak tengok apa benda kan. Contohnya, hargai lautan kurniaan Tuhan, Pak kan? Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Mahatma Gandhi kata alam sekitar ni
bukannya kita wariskan kepada anak cucu kita, tapi kita pinjam dan kena pulangkan kepada anak cucu kita. Dan bila sebutkan tu educate, inspire, learn, discover. Educate, inspire, learn, discover. Apa maksudnya? Educate, didik. Inspire, memberi semangat. Kan? Learn, belajar. Kan? Kemudian discover. Maknanya pengetahuan. Anak-anak ni tengok macam tadi, dia katakan tentang sering memberi latihan. Memang tu sepatutnya semua sekolah kena buat macam tu. Maknanya develop anak-anak betapa. Mana mak ayah pada budak yang macam doa tadi? Lihat tangan. Tak datang mak ayah dah. Sampaikan salam membanyakkan mak ayah tu. Bondo anak baca doa tak datang mak ayah tu. Mana adik tu dari baca doa tadi? Sedih nak salam dengan mak ayah Kau cakap Samsul Bakin salam banyak kan, anak baca doa tiba-tiba dia sama level dengan ustaz tu tadi, sama level dia dengan ustaz tu tadi, nampak Samsul Debat dia tinggi sikit, tinggi banyak bukan sikit dia ustaz. Tak, ini yang kita nak anak-anak kita ni. Saya teringat satu kisah bila kita sekolahku syurgaku ni. Kenapa sekolahku syurgaku? Kenapa buat program sarana? Tahu tak sarana? Saya tanya mak ayah tu, orang cakap sarana tahu tak apa dia? Dia buat sarana ni makna nak penglibatan mak ayah. Di Negeri Sembilan juara beberapa kali. Tapi sekolah Kek Somad yang saya dengar lah, sekolah TTJ sana dapat. Kan, sekolah TTJ 1 ke 2 tak ingat saya. Dia ada 2 sekolah TTJ. Kan, rupanya mak ayah tu dia bagi penglibatan dia dengan sekolah tu, walaupun anak dah tak ada kat sekolah tu, dia datang kat sekolah tu. Mentol terbakar, mak ayah pergi tukar. Kan, dia datang kebun dia yang tanam pokok, bawa baju tanam pokok tu. Tapi sebenarnya kalau fikir-fikir balik, apa kejadah anak ditolong sekolah lagi, anak dah tak ada. Tapi fikir satu apa? Khairun nas anfa'hum lin nas, ataupun yang mak kilau sebut khairun nas antahum, dia kata. Ni kan, salah sebut. Nak betul sikit mak kilau tu, sebut pun salah. Kan, sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Siapalah yang menanam pokok kat situ, berterusan pahala mengalir. Selagi mana pokok tu tumbuh elok, berzikir kepada Allah Ta'ala. Cuma kita tak dongai lagi balik kan. Kita ni sebagai ibu bapa, kan, sebagai ibu bapa kita perlu main peranan. Ni tak setiap kali mesyuarat PIBG yang ramai datang ibu, abah sibuk panjang tu sebab nama PIBG, dia tak nama PBIG. Mak ayah yang datang ni memang terpilih betul dah ni. Yang hana-hana yang datang hari ni, yang lain tu sah sibuk lagi sibuk dia Samsul Debat. Kan, nak baik macam mana kan? Memang ada tugas, kadang dia kerja shift dan sebagainya, kita faham lah. Tapi itulah dia, ibu-ibu, terima kasih lah ibu-ibu yang sering kali menjadi mata dan telinga sekolah. Kan, teruskan. Kan, sebab tu nama dia PIBG. Ibu dulu baru bapa. Kalau boleh dia nak buang nama bapa dalam tu, kan jadi pig pula. PIG pula apa hal lah pula kan. Kan macam mana pula. Tengok, kita tengok ibu negeri, mana pernah dengar bapak negeri, tak ada. Kan, ibu roti, mana dengar bapak roti, mana ada. Kan, ibu pejabat, bapak pejabat ni mana ada, ibu pejabat mana, ibu pejabat. Ibu pejabat polis kat mana? Kan. Mana pernah ada bapak pejabat polis? Tu Kek Aman kata kan. Cuma dia tak sebut je lah. Kan, itu antaranya lah. Tapi apa yang nak cari, kita galak-galak jugalah. Tapi apa yang penting sebenarnya, agenda hari ni tak kisahlah buat program apa pun. Program motivasi. Sebenarnya dulu-dulu mak ayah mana ada motivasi? Tak ada. Tak ada ceramah motivasi, tak ada. Menjemput penceramah motivasi. Mana masa zaman Dr. Fadilah Kamsah tu lah, tiba-tiba keluar cermin diri dekat dalam Malaysia hari ni. Berpusing-pusing gambar cermin tu, cermin diri. Tengah meletup-letup mana lah Dr. Fadilah Kamsah masa tu. Kan? Masa tu lah orang tu, oh motivasi, semua cari ceramah motivasi. Ada 2-3 orang yang masa tu. Samsul Debat ni dia tak kira motivasi dah, semua tajuk dia lah pun lah. Semua bagi kan, ceramah kat masjid pun dia, ceramah kat surau dia, ceramah pejabat dia, ceramah tata tertib pun dia, integriti pun panggil dia. Kan, ceramah penyawa awam dari segi tata tertib pun panggil dia. Macam mana?
kan, pengucapan awam pun dia, mengajar budak-budak jadi macam mana teknik temuduga pun dia, pengucapan awam, debat, pidato pun semua dia ajar. Jadi apa tajuk tu, kadang dah sampai tu bisa tanya apa tajuk ini kawan. Tu saya tengok kat tu, oh sekolah aku syurga aku, masa bila sekolah jadi syurga entahlah. Macam mana sekolah jadi syurga, cikgu pun tak nyompek nak balik. Kan, baliklah mono apa robot balik. Kan? Macam mana syurga? Datang sekolah pun kalau tak ada sebab memang tak ada sesaja datang tak ada. PKP hari tu kan, tengok macam mana. Alhamdulillah kehadiran sangat memberangsangkan. Betul tak? Masa PKP itu online memberangsangkan ke tidak cakap? Kita tahulah kan. Jadi apa-apa pun matlamat utamanya adalah tu yang buah kemah lah. Matlamatnya anak-anak ni untuk berjaya. Kita semua pernah melalui proses tu. Yang saya kata dulu tak ada motivasi apa pun tak ada. Yang ada mak kita yang bising, kau nak jadi orang kau belajar. Mak kita cakap, kau nak jadi orang kau belajarlah. Mak kita cakap macam tu. Maka kita pun terfikir selama ni bukan orang kau. Kita pun selama ni bukan orang ke apa. Rupa-rupanya itulah dia. Manusia, menjadi manusia ada beza. Manusia dengan menjadi manusia ada beza. Ya? Menjadi manusia adalah kita berusaha untuk memberi manfaat pada orang. Kita berusaha untuk memastikan tidak sia-sia. Anak-anak kita duduk dekat bawah kemah tu, dengar je. Kan tu sebab kedudukan dia menghadap ke sana. Dia tak menghadap penceramah. Sebab telinga tu hadap ke penceramah. Contoh ada sebab sekolah baik macam tu. Cikgu pun tak terfikir tu. Tak yo pula lah. Pula muda menghadap sini pula kata kan. Saya baik Samsul debat jumpa reason kata kan. Telinga tu dihadapkan dekat penceramah. Kan mak ayah pula yang nampak tengok depan-depan kan. Kejap kita tengoklah yang beliau nak bergambar mak ayah bukan budak tu dah. Kan tahu akal kau kan, tak tahu beliau make up hari ni kan, ambil gambar dengan Samsul debat kan. Tu semua lah tu kan. Ya. Itu saya ceramah di Sarawak kan. Saya keluar daripada satu restoran laksa Sarawak. Ada seorang perempuan ni, dia non muslim, dia tegur saya. Ambil gambar boleh? Dia kata tak salah orang kan? Tak salah Adiputra kan? Saya kata bukan. Saya kata salah orang ni ke mana? Agak-agak lah kan. Dia punya salah tu kan. Saya punya nak terolak berlari saya masuk dalam bilik air tengok tang mana sama tu tengok dia kan. Lepas tu dia tag saya kat Instagram, bukan Adiputra, bukan Mak Kilau, bukan Samsul Yusof tu. Dia tulis macam tu. Maknanya dia berperasan balik, dia tengok balik lah bukan agak macam tu kan. Tapi saya tak ada terbawa dah. Okey kan. Kan nama Samsul debat pun dah tak terbawa dah rasa kan. Tapi itulah dia. Sekarang ni macam mana kita kan, kita ada sekarang hari ni, apa puncanya? Macam mananya saya ni berdiri kat depan ni, macam mana adanya Tuan Hamiduddin kita ni ada kat depan. Macam ada Tuan Juwani ni kan, apa? Jumali Juwani. Jurwani ke Juwani? Jurwani. Tengok. Confirm Jawa. Kita sama brand lah, sama brand. Saya belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi Janang, bantai lah kan. Mak arwah abah saya memang kat Batu Kikir lah, Aida Dali. Mak saya lahir di Selangor tapi membesar di kampung Sungai Buloh, Simpang Duyan kan, Jelubung membesar. Jadi mak saya ambil upah masak KTK, kat bus stop tu lah bah saya mula kacau mak tu. Kemudian ada repeat balik kat Funfair Simpang Duyan. Kan masuk kahwin tu mak saya umur 17 tahun. Dapatlah saya anak sulung. Alhamdulillah kan. Saya tahu sejarah tu, saya baik tahu, maklum saya cerita. Kalau tidak tak tahu dah. Kan, tapi nak beritahu kita bermula dengan ni, dengan anak-anak ni. Legasi apa kita tinggalkan. Saya ingat kisah zaman Saidina Umar. Zaman Saidina Umar ni, bagaimana Saidina Umar bawa anak dia jumpa dengan apa ni, ada seorang lelaki bawa anak dia jumpa Saidina Umar. Dia, wahai Saidina Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni. Kenapa pula? Anak aku ni derhaka, kau nasihatkan sikit. Saidina Umar pun nasihatkan tuntang jangan derhaka, hukumnya apa, dosa macam mana, masuk neraka apa semua.
Kemudian tak semena-mena anak tu bersuara, wahai Sayyidina Umar, wahai Khulafa ar-Rasyidin, aku nak tanya, apakah semua keadaan hanya anak saja derhaka kepada ayahnya? Ada tak keadaan yang mana seorang ayah itu dianggap derhaka kepada anaknya? Soalan tu dijawab oleh Sayyidina Umar, ada. Ada keadaan yang mana ayah dianggap derhaka. Yang pertama, apabila kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik untuk anak dia. Pertama, anda bagilah nama yang baik-baik, jangan ikut suka yang melapun bagi nama anak, kan? Kita gabungkan nama kita, ya sayang, nama abang Yahya, nama sayang Mahani, nama anak kita Yamaha, kan? Itu nama Jopun tu. Kau main belasah, hai sadap, nama Maznah Daud, Mazda budak tu. Bagi nama yang baik-baik. Tapi saya minta maaf, saya cakap, kadang-kadang seorang ibu tu dia kononnya lah, isteri ni dia kononnya proaktif, dia belilah buku senarai nama baik dalam Islam dekat kedai buku tu. Betul. Tapi sebenarnya memang ada nama tu maksud dia baik, tapi ada dalam sejarah ada orang tu nama maksud baik tapi perangai tak elok. Ada. Jadi adalah seorang satu hamba Allah, saya tak nak sebut nama, takut ada yang kono pula nama tu kat sini kan. Ada satu nama tu maksud dia yang bijaksana, tapi ketika zaman Nabi ada seorang seorang sahabat ni nama dia macam tu, tapi pemalih nenek moyang. Itu sebab saya sendiri pun, kalau nama anak saya tu, saya pilih 2-3 nama, saya telefon Ustaz Haji Nur Azami, Imam Besar Masjid Putrajaya, dulu Timbalan Mufti Negeri Sembilan, ataupun tanya pejabat mufti, kawan-kawan yang ada kat sana, Ustaz tu tolong tengok Ustaz, antara 3 nama ni mana yang okey. Dia akan bagilah carangan, ambil nama ni Alalung, nama ni okey, kata Ustaz Nur Azami, kata jangan ambil ni jangan, dia kata adalah sebab-sebab kan. Itu dah tanya yang pandai kan, bagi nama yang baik-baik. Nama Nabi elok lah, janganlah tak nama Syamsul. Syamsul ni matahari panih, Syamsul Amri, ketua segala matahari. Syamsul debat lagi parah, berdebat matahari tu kan, adik-beradik saya semua Syamsul Amri. Tapi tang menyinari tu iyalah tu, ayat lah kan. Betul lah. Tapi mana kata bagi nama yang baik-baik, bagi nama. Kadang-kadang nama anak elok, macam contoh salah seorang nama anak saya Zakuan. Ada tak sini nama Zakuan? Ada kan? Mesti ada. Takkan tak ada. Mana Zakuan? Angkat tangan. Dah tak mengaku pula dah. Siapa yang ada anak dia antara yang nama Zakuan, macam anak saya Zakuan, ada kan? Zakuan ni nama anak jin. Itu sebab tak boleh panggil nama dia Zakuan. Kita panggil Alang, Tih ke Cik. Sebab apa? Dan kalau perasan dia ada, kadang-kadang dia boleh nampak. Itu sebab banyak lagi dulu kan, kita tengok kan, sebabkan pengaruh drama bagi nama anak tu. Sedangkan nama tu nama anak jin. Tu belum cerita ke Nabi Sulaiman makin dia berunding dengan siapa makin? Ratu apa makin? Balkis. Siapa bagi nama anak Balkis? Angkat tangan. Ada tak nama anak Balkis? Cakap. Balkis, Kristina, tu semua tu. Lepas itu kita panggil Balkis. Ni tanggak jin ni mana? Ya. Ni cakap betul. Anak saya tu mana cakap, bah, malam tadi Alang nampak ada yang tinggi-tinggi macam tu, dia masuk dalam bilik abah. Tu abah kau tu, gambar kan? Kan? Tapi memang ya. Tak ni, tapi janganlah takut pula. Tu sebabnya panggil dia dengan nama lain lah. Tapi maknanya beri nama yang baik-baik. Itu pertama. Yang kedua, dianggap derhaka apabila kegagalan menyediakan ibu yang baik untuk anak itu. Suami kena didik isteri. Jangan biar ada pandai-pandai sendiri. Tu yang kau tak tahan, biar dia lagi pandai daripada kau. Kena didik isteri ni kan. Tengok bagus sekolah ni, suka saya datang. Guru besar lelaki kan, guru besar pelatih pun lelaki. Contoh kan. Tengok guru penolong kanan ni, perempuan semua kan. Azlina Arbaiyah, habis perempuan semua. Habis lah guru besar macam mana kan.
Tak adalah, bukan kata saya apa ni diskriminasi gender, tak adalah. Ada satu sekolah tu habis perempuan ni semua. Cikgu ustaz tadi ambil je lah. Kan dia lah jadi baca doa, dia jadi pengacara majlis kan. Ustaz je lah. Nak cakap apa kuasa perempuan? Tak adalah. Tapi mana tengok kepimpinan, didik orang perempuan ni, didik isteri. Lepas tu anak kan, kalau macam tu ayah aku ni derhaka. Kenapa? Nombor pertama, dia tak bagi aku nama yang baik, dia bagi aku nama dalam bahasa Melayu. Bila diterjemahkan bahasa Arab tu, kumbang hitam. Orang mengeji aku dengan nama tu. Derhaka ayah dia. Kedua, aku tak tahu pun siapa mak aku. Ibu yang baik dididik oleh suami, maka akan mendidik anak itu menjadi baik. Dan begitu juga yang ketiga, kegagalan memberikan didikan Al-Quran kepada anak. Sebab pada ketika itu silibusnya hanya Al-Quran. Tapi hari ini hantar ke sekolah. Kalau tak hantar anak ke sekolah, tak pastikan anak kita belajar, maka kita menjadi seorang ibu bapa yang derhaka. Pastikan anak pergi ke sekolah. Itu yang pertama. Pergi ke sekolah, tak ada mak ayah pesan kat adik-adik, kat sana cari girlfriend. Pergi belajar, kau tak belajar tau, kau main-main ya. Tak ada. Tak ada mak ayah apa. Semua mak ayah suruh belajar rajin-rajin. Yang best tu, ada tak mak ayah pesan, duduk dalam kelas, jangan duduk belakang, nanti kau main-main duduk depan. Betul tak? Ayah pun duduk belakang. Macam mana? Bawa rambut duduk belakang. Dia sampai awal tapi duduk belakang. Ada tak tadi? Ada. Biarlah. Ajak dia depan. Penuh ke depan? Macam mana? Adik-adik ingat, mak saya cakap tau. Mak saya cakap apa? Anak mak jangan isap rokok. Hamilah sampai ini tak isap rokok. Faham? Walau kau nampak ayah kau macam syok, kau jangan ikut. Faham? Isap rokok tidak menggambarkan kejantanan. Faham? Ingat tau. Kan? Berhenti merokok. Tahu? Pada ayah berhenti merokok. Betul saya cakap ni. Ustaz rokok tu Ustaz? Alhamdulillah. Betul saya doa. Kan? Ustaz ni mendoakan kita banyak. Ustaz ni jaga kita bagus. Ustaz. Tak, bukan apa. Isap rokok belum pernah lagi kajian menunjukkan isap rokok mendatangkan protein dalam badan. Tak pernah lagi dah. Tapi saya faham susah nak berhenti merokok. Saya faham susah. Tapi usaha. Contoh, kawan saya ada seorang, isap rokok kami banyak, 30 batang sehari. Dia jadi habis tu, terus sambung. Habis, sambung. Macam tu kan? Berhenti. Macam mana buat? Contoh minggu ni 30 batang sehari. Minggu depan 29 batang sehari seminggu. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi mati, tak sampai habis dah. Contoh. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Tu nasihat saya. Sebab apa? Benda ni mempengaruhi. Tanyalah orang perempuan, tak ada siapa yang suka dah suami disok rokok. Kadang-kadang dalam kereta pun sok rokok, berbau kereta tu. Habis, sofa habis, langsir semua. Jangan. Dari segi kesihatan. Sekarang ni kerajaan kita siap buat gambar kat kotak rokok tu, gambar jantung terbakar lah. Tak ada macam tu dia sok rokok. Tak lama sok jual rokok tu kat mayat. Rokok sebatang, ambil kat hidung mayat lah. Ada 2 batang. Kat telinga ada sebatang, ambil kan. Macam tu sok rokok tu. Kan? Dah, okey ha. Tak boleh orang ambil gambar kan, lain macam kan. Tapi betul. Sebab apa kita nak suruh anak-anak kita ni? Kenapa? Sebab ibu bapa yang paling baik adalah ibu bapa yang dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Itu sebab saya sebut. Kan? Kita bagi teladan yang baik pada anak. Kita mungkin tak boleh nak mendidik anak kita. Kita mungkin tak boleh nak didik matematik. Mungkin tak boleh nak didik bahasa Inggeris. Kita tak boleh didik subjek sejarah. Kita tak boleh nak didik dalam apa-apa subjek. Kebanyakan subjek kita tak boleh didik. Tapi kita boleh didik anak-anak kita dengan teladan yang baik. Sebab apa? Sebab budi bahasa, sebab akhlak kita, sebab perangai kita. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Anak-anak yang budi bahasanya baik akan dikenang oleh guru dia.
Anak-anak yang baik budi bahasanya, bila tegur orang tua, pakcik dah makan ubat ke belum? Nampak macam tak sihat je pakcik ni. Bertuah lah boleh jumpa budak macam tu, boleh bercakap sekarang ni dengan orang tua. Pakcik saya tumbang lalu pakcik ya. Allah baiknya lah. Budi bahasa. Mana dia dapat tu? Mak ayah dia. Amboi, banyaknya anak kau bercakap sebiji macam kau. Dapat pada mak dia. Mak memati. Jangan risau. Anak apa macam tu? Apa pula? Masa bila pula? Menjawab. Apa punca? Mak macam tu. Kan? Hari-hari marah. Hari-hari menjerit. Kadang-kadang abah pun tak tahu. Marah anak aku, marah dan. Kan? Biasalah. Tapi betul. Anak-anak kita ni kita nak perlengkapkan dengan ilmu. Sebab kata orang cantik tolok pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Anak-anak kita kena dipenuhkan dengan ilmu. Satu hari nanti kita akan tengok anak-anak kita ni nak jadi apa. Anak-anak kita kalau gagal dalam hidup dia, dia tak salahkan orang lain. Dia kata, mak ayah aku dulu dia tak kisah belajar tak belajar, tu yang aku jadi macam ni. Apa rasa? Kita dipersalahkan. Kegagalan kita memberikan didikan dan ilmu pada anak kita. Jadi kalau pun tak boleh bagi didikan, support pada sistem pendidikan tu. Ni kadang-kadang cikgu buat grup WhatsApp dengan mak ayah. Mak ayah tolong pastikan anak-anak siapkan homework sekian ya dan hantar pada besok. Kadang cikgu pun tak tahu mak ayah budak ni hidup lagi ke tidak, tak tahu. Ada yang tak respon. Senyap ya. Yang seorang tu pula macam tu jawabnya kan. Tak apalah, tidak ada. Yang seorang tu pergi hujung. Tak pergi hujung. Tak kisahlah, janji ada lah kan. Ini senyap ya. Tapi bila time buka, keluar muka anak macam ni, pegang buku, tak siap kerja rumah. Doreh datang sekolah. Apa hal buat macam ni? Memalukan, mengaibkan anak saya, dia kata. Ingat ya, orang yang menegur anak kita tu hikmah tu. Si tidak kita tahu status anak kita di mana. Dan mak ayah tolonglah. Tolonglah bila tanya pada hari ni cikgu, guru-guru. Mana cikgu ingat kan? Cikgu mana? Oh, dia bukan cikgu. Oh, semua mak ayah ni. Cikgu belakang situ ah. Cikgu berhenti-berhentilah masa hari report card day tu cakap kononnya elok-elok ya. Mak ayah tanya, macam mana dengan anak saya cikgu? Cakap tu orang. Macam mana anak saya? Dia ni okey sebenarnya. Cuma ialah kan banyak main. Menyampah pula kan. Saya yakin kalau dia berusaha sikit, dia boleh berjaya. Itulah ayat standard lah. Macam mana dengan anak saya cikgu? Tak tahulah, pelasit ni. Ini tak tahulah. Saya budak ni anak cik ni minta maaf cakap. Hari-hari saya doa bila lah budak ni nak pindah sekolah kata. Barulah abah pandang kepal kau macam mana. Barulah budak tu balik rumah, dia tak berani baik panggil lain dah. Abah tahu panggil anak ini ada baik-baik, dia ni baik. Itu sebab banyak berlaku di luar sana. Bila anak kena rotan, bila anak kena hukum satu dengan tiba-tiba dah teruk, mak ayah tak percaya anak sini baik, anak sini okey, kenapa cikgu buat dia macam ni? Itulah saat mulanya kita menjahanamkan masa depan anak kita. Kadang-kadang anak balik kan, bodoh cikgu tu. Kenapa? Apa hal? Cikgu tu dia tanyalah dekat dalam kelas tu soalan, lepas tu semua orang tak boleh jawab. Lepas tu dia tanya seorang tu tak boleh jawab, langsung semua berdiri atas kursi. Bodoh cikgu tu, dia kata. Lepas tu mak kau hajar dia tak tahu mak kau ni siapa. Dia tak tahu mak kau ni dengan Perdana Menteri tu, mak kona Perdana Menteri tu. Memang mak kau kona Perdana Menteri tak kona mak kau. Jadi cerita ayat tu, anak rosak anak. Yang kedua tu berlawan pula dengan anak. Macam mana? Kena berdiri atas kursi. Mak dulu teh meja pula. Dia pula berlawan lagi tahu pula. Yang paling tahu pergi sekolah, sound semua. Marah semua. Ni pahal usi anak saya. Ni saya nak hantar peguam ni. Konolah guru besar berunding kan, tuan kita settle lah elok. Ya, janganlah kita jangan kecoh-kecoh lah.
Saya tak kira, ini soal prinsip. Oh cik, nyapa halak dan tu. Tu cakap betul. Itu merosak. Tapi kalau ibu bapa yang baik, dia tahu nak tackle anak. Bodoh tak baik. Kenapa? Cuba cerita sesuatu. Tak ada lah. Cikgu tanya soalan. Lepas tu semua diam. Lepas tu cikgu tanya seorang tu. Lepas tu seorang tu tak boleh jawab. Semua orang kena berita kursi. Bodoh ke tak? Bodoh. Dia macam ni. Pertamanya abah nak tanya. Yang cikgu tanya tu, ada tak cikgu suruh baca? Ada. Bila cikgu suruh baca tu? Minggu lepas. Habis tu baca ke tidak? Adalah baca sikit. Kalau cikgu tanya soalan tu boleh jawab ke tak? Tak boleh. Habis kalau tak boleh jawab, suka berdiri seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain. Nampak? Yang penting mesej tu sampai. Macam tu cara. Kemudian dalam tempoh 2 minggu lepas tu, masa makan-makan, cikgu ada suruh baca apa-apa lagi tak? Dah baca dah. Nampak? Yang tu yang kita nak. Kaedah dia tu. Anak bawa balik result peksa kan? Abah macam ketua polis negara. Mari sini. Dia cakap, abah ni report card. Kau beli tu. Apa masalah kau ni? Kau belajar ke tidak ni? Bahasa Melayu teruk kau ni bangsa apa? Bahasa Inggeris teruk, belum pernah keturunan keluarga kita dapat bahasa Inggeris macam ni. Apa ayat dia? Agama Islam pun fail. Astaghfirullahalazim. Kau mengucap sikit, mengucap. Kau nak jadi apa ni? Allahu Akbar. Wahal tengok balik result lama kat sekolah ayah tu. Sekolah pun tak datang. Contohlah, bukan jadilah tempat lain. Anak tu jadi apa tau? Allah, cepatlah. Dia dah tak dengar dah yang ayah dia marah tu. Dia tak dengar dah yang mak dia bising. Dia akan fikir, copek lah, aduh parah lah, apalah mak marah ni. Dia dah tak dengar dah apa yang ayah dia marah. Tak masuk pada kepala tu. Anak kita sekarang ni kreatif. Penggal akan datang, dia dah mula scan sign ayah tu. Sebijon sama. Sign tu sebiji. Dia training sign ayah macam mana. Jadi tu yang kita tak nak. Cuba je ni. Ya, ni result peksa dah keluar. Okey, pegang. Duduk. Bagi anak tu sisa, duduk. Pegang. Ya, ayah nak tanya. Bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okey lah. Dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Tak apa. Pengal akan datang dapat A. Boleh? Saya cuba ya. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk ya. Dia sendiri cakap teruk. Teruk macam mana? Teruk lah. Dapat D. Uish. Teruk sangat tu. Habis macam mana ni? Itulah cikgu dia cakap, kita kena selalu cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okay, from now on. Oh my. We have to speak in English. Yes, no right. Thank you. I talk around about. Pantai, belasah mana yang sampai. From now on. Yang tak tahan tu bahasa. Yang lain matematik macam mana? Matematik lagi teruk ya. Dia sendiri cakap teruk. Matematik lagi teruk ya. Nampak apa? Dapat I. La ilaha illallah. Habis macam mana tu? Cikgu cakap kena banyak buat latihan. Memang betul pun. Matematik ni kau tak boleh baca, kena buat latihan. Buku latihan ada tak? Tak ada. Apa pasal tak ada lagi? Itulah cikgu dah suruh beli tapi tak pernah beli. Sekarang ni siap, kita pergi beli. Duit minta dengan mak kau. Settle. Bukan tak boleh selesai. Tang duit minta dengan mak, tak teraya tu. Maknanya tu kaedah dia. Ni saya nak bagi gambaran, ilustrasi macam mana sepatutnya kita ni tangani anak kita. Lu penampar dulu, pukul dulu. Sebab anak-anak ni cara fikir tak sama dengan kita. Anak kita ni tak macam zaman kita dulu. Zaman kita dulu pukul 5 baru TV mula. Kalau buka TV pukul 3 nampak jam. Nasib-nasib kadang ada lagu. Kan? Zaman sebelum saya lagi lah. Buka berpintu TV tu. Dulu mana ada remote? Kita ada remote. Saya lah tekan-tekan TV. Satu. Tapap satu. Dua, pap dua. Tekan dua tersumbul satu. Tekan 3 tersumbul 2. Daripada 1 sampai nombor 8 di 1 tu 2. Mana ada TV lain? Yang paling tak terdaya tu tengok Ardi Wiranata lawan Fukok Keong. Kau pusing Ariel kat luar tu. Saya pegang kanan lagi. Abah tengok dekat dalam lagi. Ada kau pegang.
Kat luar tu pegang tu. Dek dia nak tengok badminton. Arwah abah ni. Tu dulu. Sekarang satak satu piring. Kat atas bumbung tu. Beratus. Saya tak nak sebut je nama tu sebab dia tak taja camah kita ni. Kita boleh tengok siaran berbayar, kita boleh tengok beribu-ribu channel. Jadi itulah masa depan anak kita ni. Kalau tak betul-betul dia akan rosak sebab dia hiburan. Waktu maghrib, sejauh mana mak ayah disiplinkan anak-anak tutup TV? Sejauh mana kita disiplin dengan anak kita tutup TV maghrib? Dulu kita macam tu. Tu sebab kita berjaya. Tapi kenapa anak kita tak? Berjemaah depan TV. Melur untuk Firdaus. Dah baiklah melur dengan Firdaus tu. Ya, amat lah saya tanya. Dah baik lo melur dengan Firdaus tu. Ada lagi tak cerita tu? Habis dah, mana tengok lah. Saya saja nak cuba tadi tu. Melur untuk Firdaus tengok drama. Tutup TV tu time maghrib. Percaya cakap saya, berubahlah hidup kita. Bangun pagi, jangan lupa sedekah subuh. Nabi kata kalau kamu nak dimurahkan rezeki kamu, jangan lupa buat dua amalan ni. Nabi kata pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Buat modalkan sikit ataupun sumbangkan dalam tabung PABG, boleh tak? Sebab tak ada dalam PABG tu baik benda-benda yang kamu bukan semua untuk kebajikan budak-budak ni. Itu tak pernah lagi dah. Kita keluarkan sikit ya, luluskan keluarkan sikit dalam 5-600 untuk duit PABG ni sebab guru besar nak tukar sport rim. Tak pernah lagi dah. Belum pernah lagi dah. Tak nampak pakai hubungan ni siapa tu. Tak ada. Tapi sebenarnya semua untuk kebajikan. Dan bayangan contoh kita ada kumpul dana untuk memperindahkan surau kan. Nak tukar kapet contoh pub, selagi mana budak-budak pakai sembahyang kat sana mengalir pahala untuk keluarga kita, rezeki. Tu sebab saya kata kadang-kadang kita yang memilih-milih kadang. Nantilah apalah tinggallah kodokut. Kadang-kadang kata kodokut dah kodokut campur komut punya toruk lah. Betul. Kita kena ubah ni, didik anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni kita nak pastikan dia berilmu. Tak ada dah benda ni. Adik-adik ada tak anak-anak kita sebut tak nak belajar lah, adik nak jadi YouTuber. Samsul Debat pun ada income YouTube lah, tapi nak beritahu bila ada income YouTube ni satu je, kalau nak keberkatan duit tu biar ni ada. Berapa ramai orang buat konten dalam YouTube, dalam TikTok dan Instagram, semua memalukan diri. Dapat berjuta, tapi maruah mana? Nilai mempersendakan tu mana letak tu? Dan betul atau tidak? Sebenarnya trend YouTube ni bila? Baru tahun lepas tahun ni ya. Masa PKP hari itulah. Mungkin lah. Kan? Sebelum ni ada orang peduli YouTube. Adalah orang tengok 1-2 lah. Sekarang ni disebabkan apa? Baru orang tengok YouTube. Dulu, ingat tak? Chatting. MIRC, kampung, mamak, chat. Dulu. Lepas tu habis, tak ada dah chatting. Dulu, RM15 sejam cyber cafe. RM10 Okey, Felda ni habis curi ayam tolu sebab nak masuk cyber cafe. Tu masalah sosial masa tu. Lepas tu ada BBM, Blackberry Messenger. Lepas tu kita ada Friendster. Habis nak Friendster. Ada BBM, habis BBM, tak ada dah. Tekan ni 2-3 huruf, pap keluar gambar. Sekarang tak ya. Dekat WhatsApp tu pilih gambar apa nak, boleh letak. Zaman tu akan berlalu. Dan kalau adik-adik ni tak belajar, anak-anak kita tak belajar, dia nak jadi YouTuber, dia belajar itu je ni tu buat. Tapi kalau ilmu tak ada, akhirnya dia nak ke mana kalau YouTube tu dah tak relevan? Alangkah baiknya kalau anak kita menjadi YouTuber dalam masa yang sama dia adalah seorang doktor pakar. Alangkah baiknya dia menjadi YouTuber dalam masa yang sama dia merupakan seorang jurutera, engineer. Dia seorang YouTuber dalam masa yang sama dia adalah peguam syar'i. Contoh, menjadi manusia ada beza sekadar menjadi manusia. Ada beza. Saya nak share cerita pasal ada seorang sahabat saya waktu saya belajar dulu. Waktu di sekolah. Dia berhenti sekolah. Dia keluar daripada sekolah asrama penuh. Saya sekolah Semak Melabu dulu. Dia berhenti daripada sekolah, dia berhenti awal. Dia nak sekolah biasa, lepas tu dia tak sambung belajar, dia bekerja. Dia mewah mula-mula tu sebab dia kerja kilang dapat duit. Dia rasa itulah kesenangan pada dia.
Dan kemudian ekonomi downturn, teruk ekonomi jatuh, kemudian banyak kilang tutup, dia buat kerja sendiri, akhirnya kerja kampung. Saya bila jumpa dia, saya nampak dia tua mana. Masa saya jumpa dia beberapa tahun, tak berapa tahun dululah saya jumpa dia, saya nampak dia tua mana sebab dengan pakaian dia compang-camping, nampak tengah sorik mana nampak lah. Dan saya ni jenis cam dia, saya ingat saya main bola sepak sama dengan dia jadi penjaga gol. Dia pernah berlaga masa saya main bola tu, saya sama sezaman lah dengan Fendi Malik dulu. Dia berlaga dengan Fendi Malik masa tu kita main under 18. Masa tu under 15, bawah 15. Berlaga macam mana, berjahit. Fendi Malik pun bawa ke hospital, dia pun bawa ke hospital. Dua-dua berjahit, bertanda. Dan bila satu malam satu daerah saya ceramah tu, satu kampung saya ceramah. Penuh ramai orang dekat dewan terbuka saya ceramah. Dia datang. Saya terus tegur, saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia, lah kau ingat aku lagi, dia kata. Kau ingat aku lagi, Zul, dia kata. Apalah tak ingat lah. Kau sama dengan aku kot. Lepas tu dia lap air mata dia peluk saya, dia cakap kan, sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah? Anak tak percaya ayah dia kawan dengan Samsul Debat. Saya kata, saya peluk lagi kawan saya, kata memang ni kawan pakcik, sama dengan pakcik belajar dulu. Dia main penjaga gol, pakcik main winger masa tu. Cakap, ayah main bola dulu. Lepas tu, kau ingat lagi tu? Dia pun dah lupa dia main bola tu. Tak adalah sebab dia berlaga tu, sebab dah lama dia dah terlupa. Nak bagi tahu macam itulah nilaian dia. Macam itulah nilaian dia orang yang pergi. Dan apa pesan dia kat saya? Samsul, kalau kau ceramah, kau pergi sekolah, kau pergi universiti, kau tolong pesan dengan budak-budak, jangan tak belajar, jangan jadi macam aku. Dia cakap. Tu sebab anak aku selalu cakap belajar. Aku menyesal Samsul tu. Dia cakap tu terang, menangis dia kat dengan saya. Macam kita lah, ni kan, ada di kalangan kita, ada yang ada kedudukan tertentu, ada yang kerja biasa-biasa. Tiba-tiba sekolah nak buat reunion. Bukan semua yang nak sanggup pergi reunion. Sebab malah orang tanya kita buat apa. Kepada guru, jangan rasa rendah diri dengan profession kita. Ni nak pesan cikgu. Awak kerja apa sekarang? Cikgu, je tu kenapa? Apa masalah kau? Banggalah jadi cikgu, jadi pendidik. Ni mengajar budak-budak ni, walaupun kita mengajar dia ABC, mengajar dia 1, 2, 3, mengajar dia satu benda basic. Sekolah rendah ni ajar benda basic. Dan dia gunakan sepanjang hayat dia mengalir pahala untuk kita dengan satu syarat, niat ikhlas kerana Allah. Tu penting. Tu ya. Samsul Debat pun pernah jadi cikgu. Saya dulu lepas SPM saya jadi cikgu. Saya kerja kilang sekejap, kemudian saya jadi cikgu. Mula-mula tu saya jadi guru ganti. Lepas tu saya naik pangkat GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen. Sebab SPM dulu besar mana P94 tu kan saya, 494.50 sen. Kalau SPM, kalau STPM 700 lebih, saya ingat lagi. Kemudian masa tu saya dapat naik pangkat tu, saya mengajar mana? Saya mengajar dekat, masa mula sekolah-sekolah ganti tu dekat sekolah menengah Bukit Mewah, dulu nama sekolah Jalan Loop. Lepas tu dekat sekolah apa tu, saya jadi guru sandaran tu, saya jadi guru dekat SRJKC Pei Hua Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Lepas tu akhirnya saya ambil keputusan, sampai hujung tahun saya kata tak boleh jadi cikgu, mampu budak ni sekarang. Saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu, saya tak ada. Saya rasa saya tak layak jadi cikgu. Jadi itu saya ambil keputusan, saya sambung lagi belajar. Saya sambung belajar, saya ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu. Yang saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang di Shah Alam, UiTM Shah Alam. Saya belum habis final exam, saya dah dipanggil untuk temuduga, alhamdulillah. Dan sebelum final exam saya dah dapat jawapan, saya menjadi penolong pengarah kepada pengarah undang-undang di sebuah agensi pihak berkuasa tempatan di Seremban. Kemudian saya naik pangkat, tak sampai 4 tahun saya naik pangkat jadi pengarah undang-undang, legal advisor. Sempatlah kerja kerajaan selama 12 tahun, hampir 12 tahun. Sudahnya saya tak tahu. Saya sempat ambil cuti tanpa gaji setahun disebabkan melayan nama Samsul Debat tu. Lepas tu saya dipanggil, tak sampai setahun bos panggil, balik kerja balik, pening kepala ni, kau kena cover ni, coba balik kerja balik. Masa tu siang kerja, malam ceramah. Sabtu Ahad ceramah, tak tahulah jadi apa, macam Batman. Siang Bruce Wayne, malam Batman.
Besok pagi macam ni muka. Ponik ceramah malam tadi. Supaya tu kalau nak ceramah jauh kena ambil cuti. Lama kelamaan tak tahu mana satu part time. Sudahnya ceramah tu lagi banyak daripada jadi pengarah. Kacau. Jadi saya ambil keputusan, saya bersara. Di penghujung tahun 2017 saya dah bersara. Saya ambil keputusan bersara. Saya dah ada kad pesara dah, kad pencen saya ada. Saya pencen pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. I'm a legal advisor, I'm a qualified lawyer, you know. Ingat dek, we'll never learn English but we practice English. Remember that. Ingat, dan kau ingat TK tak boleh speaking. Boleh. Jadi nak tunjukkan bahawa saya ni ikon orang kampung, kita boleh berjaya. Saya masuk TV Hijrah, saya cakap Negeri Sembilan. Apa saya kira? Saya tutuh cakap Negeri Sembilan. Lepas tu barulah percamah Negeri Sembilan pergi Selangor. Kalau sama debat kau boleh faham takkan, dan kau tak faham. Dah semua cakap Negeri Sembilan dah. Kan okey macam tu. Ustaz Don dia balon cakap Kedah, Ustaz Azhar terus balon cakap Terengganu, pahala kita Negeri Sembilan cakap KL. Dia cakap KL bunyi kampung lonek macam mana? Kan? Kita tak jadi hina dek sebab datang dari kampung, tak ada masalah. Saya lahir kampung Batu Kikir, membesar kat kampung Pancu Paroi. Dengan mak saya. Yang dengan bahas tak ada masalah. Itu bukannya asas mula nak menentukan kita berjaya atau gagal. Kalau adik nak berjaya, adik kena usaha. Pepatah Arab kata man jadda wajada, barang siapa usaha pasti berjaya. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Tuntut ilmu. Jangan lawan cakap cikgu. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, baru putus petua guru. Selagi hidup, dengar pesan cikgu. Dengar pesan cikgu. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Apa pantang larang dia? Kurang hajar dengan cikgu, tak dengar cakap cikgu, melawan cakap cikgu. Mak ayah kena muliakan cikgu kalau nak anak kita berjaya. Apa yang cikgu cakap tu betul dah tu. Tu sebab mak ayah dulu mengadu, memang kita kena sabat dulu. Bang tadi cikgu pun dia rotan semua. Cikgu kau sabat kau, mesti kau. Bang kono lagi. Advance. Kat sekolah, kat rumah dapat dia punya interest. Bangkit labam. Yang mak pula tonyah minyak lepas tu. Padan muka kau. Bukannya elok. Dulu, sekarang kita memenangkan anak tak tentu pasal. Apa pasal? Kenapa kita nak rosakkan anak kita? Kenapa? Tu sebab dia panggil Samsul Debat. Biasa Samsul Debat boleh cakap ni, dia orang tak boleh cakap. Bak aku cakap. Kan? Guru besar pun tak boleh cakap benda ni. Sekolah amanah. Ini merupakan salah satu daripada sekolah amanah. Sekolah amanah ni sekolah terpilih. Bukan semua sekolah dapat. Jadi itu sebab kita nak pastikan anak-anak kita ni pun yang terbaik. Keluar daripada sekolah ni berabut asrama penuh. Yang dah penuh tu pun nak ambil lagi. Anak kita besok masuk universiti, tak lama dah sekejap yang nampak budak ni kecil, kau ni nampak. Besok tiba-tiba anak kita sebut, mak nak kahwin. Tiba-tiba dah besar budak tu. Bukan lama benar dah. Kau jangan lebih pula. Sabut dia feeling nyampah tu. Sama dengan mak kau tengok drama tu salah tu. Betul. Tu sebabnya, tapi satu perkara yang saya nak pesan, saya ingatlah kan. Banyak betul bono pesan lah, bukan satu perkara, banyak perkara. Saya teringat apa yang disebut oleh Imam Malik, dan itu adalah merupakan krisis terbesar negara kita pada hari ini. Macam kita tengok dalam parlimen kan, dalam parlimen menjorit-jorit, seorang jorit macam ni, seorang cakap macam ni, seorang cakap macam ni, berlagu-lagu. Tak pernah tengok parlimen kita macam tu. Saya pernah pergi ceramah di Australia, sampai orang cakap, Ustaz, parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu. Persoalannya, saya bukan nak cerita politik lah, saya tak sebut parti mana pun, saya sebut perangai semua tu. Apa masalah tu? Itu satu. Kedua, kejiranan dah tak baik lagi macam dulu. Dulu jiran tak sedai kain, nama lagi siapa hal tak sedai kain ni. Long apa tengok long pahal Cik Milah kau tak sedai kain ni. Bukan nama sebenar.
Pergi tengok, Assalamualaikum, salam, Cik Mila, salam. Ya, apa hal ni lo? Mak saya tanya, Cik sihat tak? Sihat. Kenapa lah? Cik tak sedia kain ni? Bukan apa. Cik ada TV baru ni. Mak, Cik Mila sihat, cuma dia dapat TV baru. Bosah ke TV mulalah mak itu datang macam ni pakai towel. Assalamualaikum. Orang Bahau tak panggil towel, dia cancel teh. Dia cancel Boy, tukar TV tak berajak. Tak tengok. Bosah TV kau Mila. Alah anak balik. Kita kata macam tu. Macam tu lah buat orang fikir macam tu lah. Hausah godang dia ada hujung tu dia bisik ni. Macam tu lah buat kan. Tu dulu. Sekarang di Putrajaya bayangkan prisin tu aku menyampah bila ada satu taman kat Somban pun pakai prisin, nak muntah ni prisin prisin apa dekat Putrajaya tu godang bosah pakai prisin. Kau yang kocik pasal tungau tu pun pakai prisin bodoh. Dah bayangkan di Putrajaya duduk apartmen berkongsi dinding, dah 5-6 hari mati dalam rumah, dah busuk baru tahu jiran tu mati. Apa sebab? Tu satu. Guru dengan mak bapak tak baik, ada gap. Apa sebab? Banyak lagi muncul. Tu belum cerita lagi. Ingat tak ada satu video yang di-share dalam TikTok dan Instagram, seorang lelaki tu dia jalan balik macam tu, pop, dia sepak ayah terbalik ayah. Tengok tak? Tengok kan? Semua ni adalah berkisar tentang krisis adab. Itulah yang pentingnya pada sekolah sekarang ni dengan mak bapak. Tolong dua-dua, mak ayah, sekolah semua, sekolahku nak jadi syurgaku ni, tolong tekankan aspek adab. Sebab Imam Malik ada sebut, biarlah ilmu tu sikit tapi jangan tak ada adab. Itu sebab tadi dengan ini dijemput kepada adik untuk memimpin, adik apa tadi, untuk memimpin bacaan doa adab. Dia pun datang. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, adab. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca. Kita pun tadah, adab. Itu sebabnya semua berkisar tentang adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Kalau saya lah dengan Tuan Faizul, dengan Tuan Azif Azif, Tuan Aminuddin, dengan Tuan Jumali, kita lepak lah minam kan. Minam kedai mama, onam mi bawa kilo betul. minam tu. Belum tersabut gaya dah pada ke dapur dia. Onam mi bawa kilo betul kan. Tengah lepak-lepak minum tu, tiba-tiba lalu seorang anak dara. Tumpang lalu bang, torang kek kopiah ni. Tumpang lalu bang dia. Kita tak tanya tau dia kerja mana, tak tanya dia ni siapa, dah kahwin ke belum. Kita tanya soalan pertama yang penting, iaitu anak siapa. Sebab adab. Lalu depan orang tua menunduk, dengan guru tak bercakap kasar, cikgu cakap apa pun betul. Salah satu daripada adab adalah guru cakap walaupun guru dah ulang banyak kali benda tu, anggaplah kita baru dengar pertama kali. Cikgu ni biasa cikgu marah sebab apa? Pandai jawab. Cikgu marah sebab sayang. Tak ada dah, kalau dia marah lah, tak ada mana sayang terus marah. Goram je. Dah lah kat rumah laki baik panggil macam ni, anak baik panggil macam ni, kat sekolah kau pula. Tekan tu semua. Macam tu lah tu cikgu kan. 3 ayat yang cikgu selalu sebut. Apa nak jadi dengan kamu ni? Betul tak? Ayat yang kedua, senang tak periksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, tahu tak zaman cikgu dulu, tak habis zaman dia. Golak kan? Saya tahulah, saya kaji dah tu kan? Tapi tak apalah. Tapi apa yang cikgu cakap tu, sebab cikgu dah lalui. Cikgu nak kita jadi orang yang lebih baik, bersempena dengan semangat ma'al hijrah. Nabi sebut apa? Nabi sebut inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Apa sebab kita hantar anak kita pergi sekolah ni? Apa niat kita?
Niat kita nak anak kita jadi lebih baik. Niat kita tak nak cakap kau ni tak sekolah ke? Anak kita sekolah, anak kita belajar. Tapi alangkah baiknya kalau anak kita belajar, tapi kita serapkan dengan satu lagi nilai, iaitu nilai-nilai adab. Hormat menghormati. Menghormati ilmu, menghormati guru. Barulah ada keberkatan dalam hidup. Anak murid kepada Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim ni mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Jangan risau, anak-anak kita kalau dengan ilmu dan dengan adab, kalau dia pandai bawa diri, insya-Allah dia boleh bawa diri dia ke mana, dia boleh mencapai apa juga kejayaan dalam hidup ini, insya-Allah. Dia boleh capai apa juga yang dia nak capai dalam hidup ni. Doakan banyak-banyak, doakan yang baik-baik, cakap yang baik-baik untuk anak-anak kita. Nak belajar rajin-rajin, mak nak kau berjaya. Ni tak, mak tengok kau ni tak ada ni memang fail lah ni. Jangan. Cakap yang baik-baik. Berkatalah yang baik. Kalau tak boleh berkata yang baik, lebih baik kamu diam. Tu pesan Nabi. Anak-anak kita ni ibarat kain putih, sekolah renah ni, kain putih. Terserahlah pada kedua ibu bapanya nak mencorakkannya, nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka didiklah, corakkanlah anak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hari ni kita mungkin tak nampak, tapi apa yang dikatakan oleh Dr. Usman Awang tu betul, kan? Jadi lawyer, jadi engineer, jadi doktor pakar dan sebagainya, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Itu sebab saya pesan pada guru-guru, jangan rasa rendah diri, jangan rasa patah semangat, jangan rasa alah cikgu je, cikgu sekolah rendah je, jangan. Tanggungjawab kita besar untuk mendidik anak-anak ni. Kita didik anak-anak, kadang-kadang Allah tak balas kita dengan cara naik pangkat. Mungkin kita tak jadi kebit kedang, tahu kebit kedang, ketua bidang. Mungkin kita tak jadi macam tu, tapi kita dididik untuk menjadi, kita dididik menjadi seorang yang memberi bakti kepada anak-anak. Dan berapa ramai dah anak-anak yang keluar daripada sekolah menengah sekolah kebangsaan, apa, Tunku Muda. Yang Tunku Muda Serting ni, berapa ramai keluar dah. Keluar daripada sekolah ni. Tu sebab kena buat alumni tu, panggil balik bekas-bekas pelajar sekolah ni, menyumbang balik dekat sekolah ni. Jadi di kitaran tu akan berterusan, insya-Allah. Beri sokongan pada apa juga aktiviti yang dibuat oleh pihak sekolah. Pihak sekolah ni buat ni bukan senang buat ni. Booking Samsul Debat berapa lama? Berapa bulan dah booking? Kau kebetulan memang ada kosong? Wah, bila tanya tu? Wah, bulan lepas, sebulan kat lah. Alhamdulillah, dapat juga solidnya. Kan, kalau tidak pagi ni saya dah polok bini saya sampai kau tengah hari. Macam mana ni kau begini? Tanya orang macam apa? Bahau. Mak saya tadi, mana ni? Enggak nak ajak minum ke? Bahau mak. Macam mana ni kau? Macam mana? Ayo. Pergilah kau tu. Macam tu lah kan. Buatlah yang terbaik. Semua orang mainkan peranan masing-masing. Mak ayah support. Mak ayah sekarang ni dekat sekolah, support cikgu. Tanya cikgu, apa cikgu perlukan lagi? Cakap. Nak saya buat apa? Cakap. Latihan tu tolong tengok. Cikgu-cikgu kadang dia jadi panik sebab apa? Kadang dah lah cikgu ni guna duit sendiri putus state. Lepas tu budak tu tak buat. Tak ada pun budak ni. Aduh. Lepas tu semua nyalahkan orang. Poning kepala. Orang salahkan dia, ni salahkan dia. Hidup kita ni jangan selalu nyalahkan orang, betul tak? Tanggungjawab. Jangan cerita bangau, oh bangau. Tahu bangau, oh bangau? Kenapa bangau kurui? Kenapa bangau kurui? Adik diam, tanya mak ayah ni. Kenapa bangau kurui? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Ayah jawab apa? Umput panjang. Kenapa umput panjang? Kabau lembu tak makan. Asal kabau lembu tu tak makan? Perut sakit. Asal perut sakit? Adik diam. Asal perut sakit? Makan nasi mentah. Ayah, kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Apa pasal kayu api basah? Hujan turun kenapa? Katak panggil. Asal katak panggil? Mak ayah kau ingat ke lagu tu? Saja nak cuba tu bergerio dia mikir ni, ni apa.
Lagu tu mengajar kita jangan menyalahkan orang. Ya, kau barang rumput tak timbul sejak bila kau tidak ada lama mampu bangang tu dah. Dia kalau rumput panjang, dia tetap ulu kepala cari ikan tu. Rumput panjang, ikan sibak-sibak tu keluar lah. Kau bau lambu sakit perut, ambil tiger balm, sapu perut tu settle. Macam ni ada kau bau. Apa lah kono, elok lah kau bau tu lepak topi tu, nyapu perut yang masuk angin, kan. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil cakap. Mak ayah pun sama tak fikir, menjawab je. Kan? Sudah dalam banyak-banyak binatang ular yang bertanggungjawab. Gentlemen, memang makanan aku yang dipadamkan rakaman oleh Jabatan Audit Negara tu ada ujung tu. So what? Dia kata memang makanan aku, 3 kali diulang, memang makanan aku, kenapa apa? Tu sebab anak kita tu buat perangai kita suka nyalahkan orang, sebab kita pun sama tak main makan peranan. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Macam mana tu? Kan? Sama dia. Kan? Kita kat sekolah cikgu pening, kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Asal kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kau bagi kenapa? Dia minta. Dia kena. Sampai sudah tak selesai. Belajar bertanggungjawab dengan apa yang diamanahkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira yang paling mustahak sekali saya nak pesan, anak-anak kita ni disebutkan, ni saya bagi tips lah. Nabi sebut ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Selawat banyak-banyak, sebut nama Nabi banyak, hidupkan sunnah Nabi, solat berjemaah sama-sama, jaga. Kalau nak bahagia lah hidup. Yang kedua, bihubi ahli, sayang ahli keluarga Nabi, mana banyakkan berkongsi sirah tentang kisah Nabi dengan keluarga dia. Dan yang ketiga, bikira atil Quran, dengan membacakan Al-Quran. Kadang-kadang rumah kita ni susah nak dapat berkat, salah satunya kurangnya kita membacakan ayat suci Quran dalam rumah. Kalau paling tidak pun semayang berjamaah, sebab dalam kita solat tu pun kita membacakan ayat suci Al-Quran. Bezakan rumah kamu dengan kuburan, kata Nabi. Beza. Kalau tidak, sunyi sepi daripada ni. Memang tak pernah sunyi pun rumah ni. Sibuk dengan hiburan, sibuk dengan lagu, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan game, sibuk dengan handphone. Anak-anak kita ni kalau bagi handphone, kalau dia bagilah main game, tak makan pun tak apa. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah ni, kan? Tapi palangnya itu bukan ukurannya. Didiklah anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa itu saja. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok bedik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman.